Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada muka surat 75, perenggan paling bawah tu, dia kata setiap orang yang mengenal hakikat ruh, yakni metafizika dan pengaruhnya, pasti akan mentertawakan kebodohan mereka. Mereka siapa? Yang menolak tadi ada maknanya kerasukan ya, daripada perbuatan ruh-ruh jahat tadi, syaitan. Kerana betapa lemahnya akal mereka. Teori terapi untuk jenis pertama ini ada dua sisi. Satu sisi daripada pihak si sakit dan sisi yang lain daripada pihak tenaga medis, orang yang mengubat ataupun perawat. Ya. Yakni al-mu'alij. Sisi pertama yang berasal dari si sakit adalah sugesti dan kekuatan, yakni dia kata di sini biquwwati nafsihi, dengan kekuatan dirinya sendirilah, ya, kekuatan diri pesakit tu. Dia bermunajat kepada kepada sang pencipta, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni wasidqi tawajjuhi ila fatiri hadhil arwah wa bari'iha, kepada yang bermunajat kepada yang mencipta ruh-ruh ini, kan? Wa ta'awudz as-sahih, dan permohonan perlindungan yang sahih, ya, alladhi qad tawata'a alaihi al-qalb wal lisan, yang mana dia kata di sini kepada sandaran hati dan lidah, maksud dia seiring. Maksudnya bila kita baca sekali dengan penghayatan lah. Maksudnya baca bukan tak faham, baca sekali dengan faham, sekali dengan menghayati doa ataupun ruqyah tersebut. Ya, itu dia. Baik, kemudian dia kata di sini, Syekh kata di sini rahimahullah, fa inna hadha naw'u muharabatin. Kenapa? Kerana ini adalah jenis muharabah, jenis pertarungan ataupun peperangan, ya. Pertarungan ataupun peperangan antara yang baik, yang hak dan yang batil. Al-muharib la yatimmu lahu al-intisaf min aduwihi bis-silah illa bi amrayn. Maksudnya orang yang berperang, yang hendak bertarung, yang hendak berjuang, tidak akan sempurna kekuatan dia, ya, tidak akan sempurna dirinya untuk menggunakan senjata, melainkan mestilah dengan dua perkara, kan? Macam mana dia memiliki senjata tetapi tidak memiliki kekuatan, tak boleh juga. Dia ada senjata yang hebat tapi tidak memiliki tangan yang kuat untuk memegang senjata tersebut. Jadi mesti ada dua-dua, mesti ada senjata yang hebat, mesti ada tangan yang gagah untuk memegang dan menghayunkan senjata tersebut. Jadi maknanya kata Syekh di sini, ayyakuna as-silahu sahihan fi nafsihi jayyidan. Bahawa yang pertamanya mestilah senjata itu adalah senjata yang kukuh, yang kuat, yang tajam. Ya? Baik. Yang keduanya, wa ayyakuna as-sa'idu qawiyan, bahawa adalah lengan itu mestilah kuat dan gagah, mempunyai tangan yang kuat untuk pegang senjata tadi. Maka famata takhallafa ahaduhuma lam yughni as-silahu kathira ta'ilin. Maknanya kalau salah satu daripada kedua unsur tadi tidak menepati, tangan tak kuat atau senjata tak tajam tadi, maka tak boleh nak menang lah. Kalau tangan kuat, senjata tak tajam, tak boleh nak meletak juga. Begitu contohnya. Fakaifa idza udima al-amrani jami'an. Jadi kalau satu di antara dua perkara tadi tak dimiliki, macam mana pula kalau kedua-dua perkara itu tak dimiliki? Lagilah tak boleh nak menang dalam pertandingan ataupun pertarungan tadi. Kemudian yakunul qalbu kharaban min at-tauhid wa tawakkul. Yani hati tidak ada pengesaan terhadap Allah dan tidak ada sifat tawakal kepada Allah. Wa taqwa, dan tidak ada taqwa. Wa tawajjuh, dan tidak ada fokus tadi. Tawajjuh ni fokus lah, maknanya kepada kekhusyukan tadi. Jadi kalau tak ada macam tu, wala silaha lahu, maka tidak ada silah baginya. Hati pun tidak ada tauhid, tak ada tawakal, tak ada taqwa, tak ada fokus tadi, tak ada tawajjuh, maka tidak ada senjata baginya. Baik, ini dari sudut orang sakit. Orang sakit. Yang keduanya min jihatil mu'alij, daripada sudut orang yang nak mengubat tu, perawat. Ya, bi ayyakuna fihi hadhanil amrani aidan. Ya, maksudnya
Jadi orang yang merawat ni dia kena ada dua-dua ni. Ya, iaitu dia kena ada apa? Tangan yang kuat, dia kena ada senjata yang hebat, yang tajam tadi. Ya. Jadi maknanya apa dia? Dia ada kekuatan jiwa dan tauhid dia. Tawakal dia kepada Allah. Taqwa dia kepada Allah, tawajjuh dia kepada Allah Taala tadi. Ya. Hatta innal mu'alijin may yaktafi biqawlihi, sehingga di sana ada orang yang di sana ada orang yang hendak yang mengubati perawat tadi, mereka hanya memadai dengan perkataan ukhruj minhu, ataupun keluar daripadanya, ataupun dia hanya menyebut perkataan bismillah saja, ataupun dengan perkataan la haula wala quwata illa billah. Kan? Jadi maknanya dia hanya semata-mata sebut perkataan bismillah ya. Syaitan tadi keluar terus daripada tubuh orang yang sakit, ataupun dia kata keluar daripadanya, maka syaitan tidak akan keluar dari tubuh orang yang sakit. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, dan Nabi sallam pernah berkata kepada orang yang kena kerasukan tadi, Nabi kata, ukhruj aduwallah, hai musuh Allah, keluarlah engkau. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Jadi bila Nabi kata macam tu, syaitan tadi keluarlah. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata aku pernah menyaksikan guru kami, iaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pernah menghantar, mengutuskan kepada orang yang dirasuk itu, orang yang bercakap dengan ruh tadi, dengan syaitan tadi yang ada dalam tubuh orang tadi. Wa yaqulu, dan utusan Syekhul Islam tadi, dia kata kepada orang kena rasuk tadi, qala laki syekhu, syekh kata guru kami kata, ataupun Ibn Taimiyah telah berkata kepada engkau, dia pesan kepada engkau, dia kata keluarlah engkau, ukhruji, keluarlah engkau, fa inna hadha la yahillu laki, kerana sungguhnya ini tidak halal bagimu, perbuatan ini tidak halal bagimu. Jadi syekh kata keluarlah engkau daripada tubuh orang ni. Fa yufiqul masruq, maka semata-mata dia kata macam tu, orang yang kerasukan tadi sedar. Kan? Dia sedar, maknanya dia keluar. Tengok. Wa rubbama khatabaha bi nafsihi, dan kadang-kadang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dia cakap sendiri dengan jin yang merasuk orang tadi. Wa rubbama kanat ar-ruh maridatan, dan kadang-kadang ruh tu ruh tadi, syaitan tadi adalah yang jenis melampau, yang jenis melawan. Fa yukhrijuha bid-darbi, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dikeluarkan ruh jahat tadi dengan cara pukul. Dia pukul. Fayufiqul masru' wa la yuhissu bi'alamin, maka bila pukul orang tadi, bukan dia pukul orang tu, ni pukul syaitan tadi dalam tubuh orang tadi, tapi nampak pukul tu pukul orang tu lah. Maka bila kena pukul tadi, orang tadi pun tersedar dan dia tidak rasa sakit pun dengan pukulan tersebut, tak rasa sakit. Wa qad syahadna nahnu wa ghairuna minhu dhalika miraran, kan? Kata Ibn Qayyim, kami dah pernah menyaksikan, kami dan selain daripada kami pernah menyaksikan perbuatan Syekhul Islam ini rahimahullahu taala berkali-kali, miraran, yang ini banyak kali dia buat macam tu. Wa kana kathiran ma yaqra'u fi udhunil masru', dan banyak kalilah syekh ni, kebanyakan kalinya dia baca ayat Quran daripada surah Al-Mu'minun ayat 115 di telinga orang yang kerasukan tadi. Dia kata, dia baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu begitu saja, main-main saja, dan kamu semua tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi baca ayat ni. Wa haddathani, dan telah bercerita kepadaku, annahu qara'aha, dan dia pernah bercerita kepada aku, yakni dia ni guru dia lah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pernah bercerita kepada Ibn Qayyim, annahu qara'aha marratan fi udhunil masru', dia kata dia pernah baca sekali di telinga orang yang dirasuk. Faqalat ar-ruh, maka ruh tadi kata, syaitan tadi kata, na'am, ya. Wa madda biha sawtuh, kan, dia memanjangkan suaranya, kan, gitu. Qala fa akhadhtu lahu 'asa, dia kata na'am, kemudian dia macam mengeluh panjang, kan. Maka aku pun ambil sebatang tongkat, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa darabtu biha fi uruqi unuqih, maka aku pukul tongkat tadi ke leher, urat leher dia. Dia pukul dia urat leher ni, belakang ni. Kan? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dicerita kepada Ibn Qayyim. Hatta
kallat yadayya min ad-darb, sehingga tangan aku rasa letih, lenguh. Aku pukul teruk-teruk ni. Di leher kawan tu, kat leher dia. Pukul kuat. Sehingga tangan aku jadi lemah. Letih tangan, kallat jadi. Kebas tangan dia. Kemudian walam yashukka al-hadirun annahu yamutu lidhalika darb, sehingga orang semua tengok matilah kawan ni kena pukul dengan Ibn Taymiyah. Semua yang tengok tadi melihat bahawa maknanya orang yang kena pukul dengan Ibn Taymiyah tadi mati. Dia pukul teruk sungguh. Kuat sungguh. Fa fi athna'i darb qalat, ketika Syekhul Islam tengah pukul orang tu di leher dia, pukul, maka jin tadi kata, ana uhibbuhu, aku menyintainya. Faqultu laha, maka aku kata kepadanya, yakni Syekhul Islam kata kepada jin tadi, huwa la yuhibbuka, dia tak cinta pada kamu. Qalat ana uridu an ahujja bihi, dia kata aku nak bawa dia pergi haji, jin tu kata. Faqultu laha, maka aku kata, ini Syekhul Islam kata kepada jin tadi, huwa la yuridu an yahujja ma'aki, dia tak mau pergi haji dengan kamu. Faqalat ana ada'uhu karamatan laka, aku akan keluar daripada dia kerana memuliakan engkau. Qala, kata Ibn Taymiyah, qultu, aku berkata, la, tidak, jangan, walakin ta'atan lillahi wa li rasulih, tapi keluarlah daripada tubuh orang ni kerana taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya SAW, bukan taat kepada aku. Tengok macam mana akidah tadi, macam mana tauhid. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala macam tu kan, kehebatan dia dalam bab akidah tadi. Nanti syaitan dia macam mana syaitan tu nak menyesatkan dia, dan supaya dia rasa diri dia yang boleh mengubati. Tengok. Okay. Qalat fa ana akhruju minhu, dia kata okey aku keluar daripadanya. Qala fa qa'ada al-masru'u yaltafitu yaminan wa shimalan, tiba-tiba orang yang kena rasuk tadi pun bangun, dia tengok kiri dan kanan. Wa qala, dan dia kata, ma ja'a bi ila hadrati syekh, apa yang menyebabkan aku ni berada di hadapan syekh ni? Qalu lahu wa hadha ad-darbu kulluhu, dia bertanya dia, macam mana kepukulan yang kamu kena pukul tadi, teruk-teruk tadi? Faqala wa ala ayyi shay'in adribuni syekh, dia kata kenapa syekh pukul aku? Walam uznib, dan aku tak buat dosa apa pun. Walam yash'ur bi annahu waqa'a fi darbin albatah, dan dia tak terasa pun bahawa dia kena pukul. Dia tak terasa dia kena pukul. Kan? Begitu. Afwan. Baik. Dan adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia juga pernah mengubati ataupun mengubat dengan membaca ayat Al-Kursi, ayat kursi lah. Wa kana ya'muru bi kathrati qira'atiha al-masru', dan dia suruh orang yang dirasuk tadi banyak membaca ayat kursi tadi, dia suruh banyak baca ayat kursi. Wa may yu'alijuhu biha, dan disuruh orang yang dia ubati tadi dengan membaca ayat kursi, wa biqiraati al-mu'awwidhatain, dan juga membaca al-mu'awwidhatain, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baik, itu ayat surah perlindungan kan, mohon perlindungan. Kemudian dia kata di sini, wa bil jumlati fa hadha an-naw' min as-sar'i, jadi maknanya secara umumnya, maka jenis ini, jenis yang kerasukan ini, wa ilajuhu la yunkiruhu illa khalilul hadhi min al-ilm, maksudnya perubatan ini, cara ini dengan baca ayat Quran ini tidak mengingkarinya melainkan orang yang jahil, yang tidak ada ilmu pengetahuan, dan dia ni kurang akal dia dan kurang pengetahuan dia. Jadi wa aktsaru tasallutil arwah al-khabithah ala ahlihi takunu min jihati qillati dinihim, maksudnya biasanya kebiasaannya orang yang kerasukan ini kan, biasanya mereka ini
orang yang kurang agama dia, kan, kurang amalan agama dia. Gitu. Sebab tu kita perhatikan orang bukan jenis ahli tauhid, bukan jenis orang yang berilmu, yang menuntut ilmu ataupun yang beramal dengan ilmu dia, dan hati mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lisan mereka tidak bersentiasa dengan zikir tadi. Lisan mereka tidak dibiasakan dengan zikir kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Taala sentiasa, dan membaca ruqyah-ruqyah yang diajar, doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi dalam keadaan macam tu, maka syaitan ataupun roh yang jahat tadi akan mudahlah, kan, untuk menakluki orang tadi, kerana orang tadi tak ada senjata yang dia boleh berlawan dengannya. Dia tidak memiliki senjata, kan? Wa rubbama kana uryanan fayu'athir fihi hadha. Dan kadang-kadang dia tak ada apa pun nak boleh melawan syaitan tadi, maka syaitan tadi dapat memberi kesan keburukan ataupun dapat merasuk dalam diri dia, masuk dalam tubuh dia dan merasuk dia. Baik, walau kushifa al-ghita, kalaulah dibuka, maknanya penutup tadi kan, kita boleh tengok pada, kalaulah kita boleh tengok pada hati orang dan jiwa orang, dia kata, Syekh kata, la ra'aita aktsara an-nufus al-bashariyah sar'a hadhihi al-arwah al-khabithah, kan, nescaya engkau akan melihat kebanyakan manusia ni mereka kerasukan ataupun telah dirasuk oleh roh-roh ataupun syaitan tadi, jin yang jahat tadi, kan, yang mana jiwa manusia tadi berada dalam tawanan syaitan tadi ataupun roh yang jahat, yang mana roh jahat tadi akan memandu dia ke mana dia suka, kan, sehingga dia tidak boleh nak melawan ataupun nak menentang, kan. Jadi maknanya, dan sehinggalah syaitan itu akan menguasainya sampailah dia mati tadi, kan, sampai dia mati, sampai orang tadi mati. Jadi fahunaka yatahaqqaqu annahu kana huwal masru' haqiqatan wa billahi almusta'an. Jadi dengan Allah lah tempat kita minta pertolongan. Ada orang yang syaitan tadi bersama dengan dia sampai dia mati. Kenapa? Kerana tidak ada kekuatan iman, akidah ataupun doa, takwa dan tawakal tadi kepada Allah Taala. Maksudnya mohon perlindungan diri daripada ataupun syaitan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ilaju hadha as-sara' biqtiran al-aql as-sahih ila al-iman. Jadi pengubatan jenis kerasukan ini maksudnya mestilah disertai akal yang sahih kepada keimanan dengan apa yang telah dibawa oleh para rasul. Maksud akal yang benar tadi beriman, mengikuti apa yang telah dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa an takuna al-jannatu wan-naru nusba 'ainaihi, dan maksudnya biarlah supaya neraka dan syurga itu seolah-olah berada di hadapan matanya dan di hadapan di hadapannya, begitu. Wa qiblata qalbihi, maksudnya jadi kiblat hatinya, sentiasa mengingati tentang syurga dan neraka. Wa yastahdhir ahli dunya, dan dia melihat kepada ahli dunia tadi, dan wa hulul, dan maksudnya penimpaan bencana ke atas ahli dunia dan segala penyakit. Wa wuqu'a khilal diyarihim, yang mana bencana dan penyakit tadi jatuh ataupun berada di perkampungan ataupun di rumah-rumah mereka seperti mana titisan-titisan hujan. Maksudnya apa dia? Bila hujan ni turun, kan, semua orang akan kena, semua rumah akan kena. Betul juga bala bencana tadi, kan, akan turun, akan mengenai kepada siapa? Kepada mereka yang maknanya hati dia tadi tidak ada tawakal, tidak ada iman, ataupun nipis ataupun kurang iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata wahum sar'a la yufiquna, mereka ni maknanya orang yang kerasukan, dirasuk oleh syaitan iblis tadi, kan, maknanya mereka yang tidak ada keimanan ataupun nipis keimanan mereka, dipandu oleh syaitan dan hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Itulah mereka maknanya manusia yang kerasukan yang hakikat yang sebenarnya lah, begitu. Walakin lamma ammatil baliyatu bihaythu la yara illa masru'an, maknanya apabila, kan, musibah ini begitu berleluasa, ramai orang yang dah kena kerasukan syaitan tadi, kan, sehingga mereka jadikan syaitan dan hawa nafsu mereka tadi sebagai panduan dan ikutan, ya. Dia kata walam yasir mustaghraban wala mustankaran, dah benda tu dah jadi tak pelik dah. Orang buat maksiat, buat dosa dah jadi tak pelik dah. Sebab ramai sangat, majoriti manusia ni adalah mereka yang derhaka kepada Allah. Sebab tu kita tengok dalam bab solat sendiri, kan, bab solat ramai orang yang tak solat, yang solat ni sikit sangat, kan, gitu lah, kan.
bal sara li kathratil masru'in 'ain al-mustankar wal mustaghrab khilafuhu. Bahkan jadi makna yang peliknya orang yang tak ikut hawa nafsu, yang tak ikut syaitan ni jadi pelik pula. Kan? Jadi pelik, jadi macam tak betul pula. Yang ikut syaitan dan hawa nafsu ni jadi macam betul, macam baik kan. Contohnya hari ni lah, kalau tengok orang perempuan yang menutup aurat dengan cara yang betul, kan? Jadi orang tengok pelik. Tapi orang yang perempuan yang pakai yang ketat, kan? Yang hampir bertelanjangan, itu orang tak pandang salah, tak pandang apa pun. Kerana apa? Dah jadi majoriti manusia macam tu. Jadi yang baik tu jadi nampak macam pelik dan tak betul. Itu maksud dia. Jadi jangan kita ingat kerasukan syaitan ni orang yang jadi macam terhoyong-hayang, gila dan sebagainya, kan? Jatuh tergolek, kan? Mata terbeliak. Bukan ingat macam tu saja. Bahkan orang yang kerasukan syaitan yang sebenarnya manusia yang terhaka kepada Allah, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, yang mengikuti jalan dan telunjuk syaitan tadi. Yang maknanya syaitan itu dibantu oleh hawa nafsu. Kemudian kata Syekh, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا, apabila Allah menghendaki dengan seorang hamba itu kebaikan, أَفَاقَ مِنْ هَذِي السَّرْعَةِ, Allah akan beri, campakkan kepada dia taufik, petunjuk. Maka dia akan sedar daripada kerasukan syaitan dan hawa nafsu tadi. Lalu dia meninggalkan kejahatan dan maksiat, dan dia kembali bertakwa dan bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengisahkan ataupun mentauhidkan Allah. Ya. Jadi bila dia dah sihat, ya, hati dia dah sihat, jiwa dia dah sihat dengan keimanan, wa nazara ila abna'id dunya masru'in, lalu dia melihat kepada manusia-manusia lain yang di dunia ni dalam keadaan mereka itu kerasukan, kan? Di sebelahnya, di kanannya, di kirinya, kan? Maksud mengikut tingkatan darjat mereka, ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang kaya-kaya, kan? Hidup dalam keadaan mereka itu terumbang-ambing dalam kesesatan dan maksiat. Jadi syaitan yang memandu mereka. Faminhum man atbaqa bihil junun, dan di antara mereka depa ni sampai jadi gila, kan? Kerana dengan keduniaan tadi sampai bawa kepada jadi gila, kan? Wa minhum man yufiqu ahyanan qalilatan, dan kadang-kadang mereka ni ada yang sedar, kan? Jadi baik sekejap, lepas tu jadi jahat pula, jadi baik pula, jahat pula, kan? Lepas tu jadi wa ya'udu ila jununihi, kembali kepada kegilaan dia, kan? Wa minhum man yufiqu marratan, di antara mereka ada yang sedar sekejap, kan? Wa yujannu ukhra, kemudian jadi gila pula. Fa idza afaqa amila amala ahli al-ifaqah wal aqal, bila dia sedar dia akan beramal macam beramal amalan orang yang baik, yang soleh, kan? Thumma yu'awiduhu sara, kemudian dia dirasuk oleh syaitan lagi, dihasut oleh syaitan lagi, maka dia terpersona, terpedaya dengan hasutan tersebut, maka dia jadi sesat pula. Macam tu kan sebahagian ataupun kebanyakan manusia. Inilah dia kerasukan yang sebenarnya. Yang ubat dia adalah dengan ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Gitu. Kalau tak ada ilmu yang bermanfaat, ada amalan soleh saja, tak jadi, akan mudah dirasuk oleh syaitan, lalu beramal dengan amalan mereka yang sesat lah, yang derhaka kepada Allah. Mesti ada dua tu, ada ilmu yang bermanfaat dan mesti ada al-amal as-salih, amalan yang baik. Jadi amalan soleh tak cukup juga, mesti bertepatan dengan hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesatlah dia, sesat. Begitu. Habis tu masuk pula faslun. Fasal yang baru. Dia kata wa amma sar'ul akhlati, ya kan? Maksudnya ini penyakit yang dia kata yang jenis sawan tadi. Sawan yang bukan disebabkan oleh syaitan. Maksudnya dia maknanya dalam masalah saraf, kan? Dia dalam masalah saraf dia. Ini bukan sebab syaitan lah. Fahuwa illatun tamna'ul a'dha' an-nafsiyah min al-af'al wal harakah wal intisab man'an ghairu tam. Maksudnya dia kata ini adalah illah, penyebab. Illah ni maksudnya penyebab lah, kan? Yang menahan, tamna'ul a'dha', yang menahan anggota, kan? Maksudnya anggota tadi, tangan, kaki, kan? Mata,
daripada melakukan perbuatan ataupun dan pergerakan yang mana bila dia boleh buat, dia tak boleh buat secara sempurna. Contohnya bila dia celak, dia tak boleh celak dengan baik. Dia celak dengan mata dia terbelalak macam tu, kan? Dia tak boleh nak lurus tangan, melainkan tangan dia jadi macam tu, bengkok-bengkok, kan? Mulut dia jadi herot, kan? Jadi keluar buih daripada mulut, kan? Orang sawan tu, kan? Jadi dia jatuh, dia akan jadi macam kita panggil kekejangan urat. Macam tu, kan? Pergerakan dia boleh berlaku, tapi tak boleh bergerak dengan sempurna. Dan sebaik dia kata khalatun ghalidun lazijun, saraf yang menuju ke otak tadi, kan? Saddatan ghairu tamah, maksud dia dia panggil maknanya sadd maksudnya ditutup, sempit, dia menyempitkan saluran tadi sehingga oksigen ke apa tak boleh sampai ke otak, ataupun sampai sikit dia tak boleh jadi sempurna, begitu. Fayamtani' nufuzul hissi wal harakah fihi, maksudnya dengan sebab tu dia tak boleh nak bergerak sepenuhnya, anggota dia jadi tak stabil, kan? Begitu. Wal harakatu fihi wa fil a'dha' nufuzan tamman min ghairi inqita' bil kulliyah, bukan dia jam terus, bukan dia senyap terus, tak. Orang kena sawan ni bukan dia diam macam tu, bahkan dia bergerak, kan? Tapi bergerak dengan kekejangan, sama ada tangan dia ataupun muka dia, mulut dia ke, kan? Begitu. Dan barangkali dengan kerana sebab yang lain, seperti angin, kan, masuk dia yang memasuki tubuh dia tadi, angin masuki tubuh dia, kan? Ataupun bukhar radi, kan, dipanggil wap yang kotor tadi, yartafi'u ilahi min ba'd al-a'dha' au kayfiyatin lazi'atin. Jadi maknanya dengan sebab angin ataupun gas ke apa, wap tadi, fayanqabidu ad-dimaghu lidaf'il mu'dhi, maksudnya otak tadi dia tak boleh nak terima, kan? Jadi fayatba'uhu tashannujun fi jamil a'dha', menyebabkan anggota seluruhnya tadi tak dapat nak berfungsi dengan baik. Wala yumkin ay yabqa al-insan ma'ahu muntasiban, tak mungkin seorang tu dapat berdiri betul ataupun dapat bergerak dengan betul, dengan baik, kan? Bal yasqutu, bahkan dia akan jatuh. Sebab tu orang sawan ni dia akan jatuh, kan? Dia akan jatuh dia panggil apa, menggeletar, kan, menggigil, wa yadhharu fihi zabadul ghaliban, dan kebiasaannya akan keluar daripada mulut dia buih. Zabad ni maknanya buih yang akan keluar daripada mulut berbuih tadi. Betul. Ni orang kena sawan. Jadi kalau siapa pernah tengok orang kena sawan, kesian, kan? Saya pernah tengok jugalah. Maknanya orang yang kena sawan, kan, dahsyat, kesian nak tengok. Jadi keluar buih ke mulut, kan, mata terbeliak macam tu, tangan jadi macam cekau gitu. Kemudian kita di sini وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة, maksudnya ini dia panggil illah ini, penyebab ini dianggap dianggap min jumlatil amrad, daripada sebahagian penyakit lah, al-haddah, yang penyakit yang bisa ni, penyakit yang menyakitilah, kan, bi'tibari waqti wujudihi al-mu'lim al-khassah, maksudnya dia datang tadi, dia dalam keadaan menyakiti orang yang kena penyakit tersebut, dia sakit. Orang kena sawan ni dia akan sakit, ya. Al-amrad al-haddah, penyakit yang, kalau haddah ni maksudnya tajam, terjemah dia tajam, penyakit yang maknanya menyakitilah, begitu. Waqad tu'addu min jumlatil amrad al-muzminah, dan bi'tibari tuli muksiha, dan juga dia dianggap daripada kumpulan penyakit yang dia ni yang sentiasa, maknanya yang dia ni sentiasa ada pada orang tersebut. Maknanya dia susah nak diubati, penyakit dia panjang, daripada kecil sampai ketua penyakit itu tak hilang, ya. Dan wa usri bur'iha, dan susah untuk diubati penyakit ni. La siyama, utamanya inna tajawuzi fi sin khamsan, in tajawaza fi sin 25 sana, mana sekiranya umur dia tadi dah lebih daripada 25 tahun, ya. In tujawiz fi sinni 25 sana, wa hadhihi al-'illah fi dimaghihi, maksudnya terutamanya orang yang dah umur 25 tahun ke atas, dan illah ni, penyebab ni berada di otak dia,
fi dimaghihi maksudnya di otak dia, wa khasatan fi jawharihi maksudnya fi apa nama jauhar maksudnya dalam otak dia tadi. Fa inna sar'a haula yakunu laziman. Maksudnya biasanya apa nama orang yang kena penyakit ni dia akan sentiasa berlaku lah. Kan lazim ni ada pada dia dan susah nak diubati. Qala Abqarat, kan kata Hippocrates. Dia kata inna sar'a yabqa fi haula'i hatta yamutu. Penyakit sawan ni akan sentiasa ada pada mereka ni sehinggalah mereka mati. Jadi orang yang kena penyakit ni sampai mati. Idza urifa hadha, apabila diketahui yang ini, ya kan? Kita dah penyakit ni mana penyebab dia, ya kan? Macam mana keadaan dia. فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف. Wanita yang datang jumpa Nabi SAW dalam hadis yang disebut dalam hadis itu, yang kita baca itu, bahawa dia ini maknanya kena sawan. Dan bila dia kena sawan, dia akan, yalah, badan dia akan menggeletar, bergolek kan, begitu sehingga terbuka aurat dia. Aurat dia terbuka. Jadi mana kena penyakit dia sakit, dia sakit. Begitu, dia tak boleh nak kontrol diri dia. Dia nak kontrol. Dia kata di sini yajuzu ay yakuna sar'uha min hadha an-naw'. Maka maknanya boleh jadi kerasukan dia daripada jenis ini. Naw' dia panggil apa? Sar'ul akhlaq ni. Fa wa'adaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannata bi sabriha ala hadha al-marad. Maknanya Nabi sallallahu menjanjikan kepada wanita ini syurga, untuk masuk syurga jika dia bersabar di atas sakit ini. Dan Nabi sallallahu mendoakan untuknya bahawa tidak terbuka auratnya. Aurat tidak akan terbuka. Wa khayyaraha baina sabri wal jannah, dan Nabi SAW bagi pilihan kepada dia antara hendak bersabar ataupun hendak memilih syurga. Pilihlah antara nak sabar kan nak pilih syurga. Jadi maknanya tentulah dia pilih syurga. Dan apa nama Nabi SAW menjelaskan bahawa Nabi akan berdoa untuk dia. Wa baina ad-du'a, dia Nabi suruh pilih sama ada nak pilih sabar dan syurga ataupun pilih doa kesembuhan tanpa ada jaminan. Mana jaminan syurga. Jadi kalau kamu sabar, Nabi SAW jamin syurga untuk dia. Kalau dia minta diubati, disembuhkan, maka tidak ada jaminan syurga untuk dia. Maka dia memilih sabar dan syurga. Kan? Maqalaha, maka sangat berbijaklah wanita ini. Dan sangat bijaklah wanita ini kalau dia telah memilih sabar dan syurga. Kenapa? Kehidupan dunia hanya sementara. Dan dia pun tak tahu nak mati bila. Jadi maknanya dia akan sabar dengan sakit itu, tak kisahlah berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yang penting dia akan mati juga. Kalau dia sihat pun dia akan mati juga. Maka dia pilih syurga. Kemudian kata Syekh Ibn Qayyim di sini rahimahullah, wa fi dhalika dalilun ala jawazi tarkil mu'alajati wat tadawi. Dan pada demikian itu terdapat dalil di atas harus meninggalkan mengubat. Mu'alajah apa nama? Perubatan dan mengubat. Maknanya kan? Boleh kalau orang tu dia sakit tak nak berubat boleh. Jadi syarat maknanya dia dapat melaksanakan kewajipan dia, solat, puasa dan seterusnya lah. Kan? Dia nak sabar di atas kesakitan itu. Wa anna ilaj al-arwahi bid-da'awati. Adapun mengubati orang yang kena sampuk ruh, kena rasuk dengan syaitan tadi, kerasukan dengan jin tu, perubatannya adalah dengan doa-doa, membaca doa dan tawajuh. Maksudnya bertawajuh ni memfokuskan doa dia kepada Allah, hanya memohon kepada Allah Ta'ala. Kan? Yaf'alu ma la yanaluhu ilajul atibba, yang mana dia kena buat benda yang tak dapat dilakukan oleh para tabib. Nak bagi ramuan tu, ramuan ni, herba tu, herba ni, tak mampu. Jadi para tabib tak mampu nak bagi macam tu. Dia hanya pada orang tadi dia kena ada tawajuh, betul-betul doa kepada Allah. Wa anna ta'thirahu wa fi'lahu. Kan? Wa ta'athura at-tabi'ah anhu wa infi'alaha a'zama min ta'thir al-adawiyah al-badaniyah. Maksudnya kesan daripada doa dan tawajuh kepada Allah Ta'ala tadi, dan maknanya perbuatan dia berterusan dengan doa tadi, maknanya lebih besar daripada kesan apa nama ubat secara zahir ni, kan, urut ke, minum ubat ke, makan ubat ke, gitu. Qad jarrabna hadha miraran nahnu wa ghayruna, kata Syekh, kami dah cuba banyak kali dah. Kami orang lain pun macam tu juga.
Wa qala al-atibba, dan para doktor tabib yang bijaksana tadi, kan, mereka mengakui bi'anna li fi'l al-quwwa an-nafsiyah, bahawa bagi perbuatan itu ada kekuatan dalaman. Perbuatan kita pada berdoa, bertawajuh kepada Allah, kan, ada kekuatan dalaman. Wa fi'alatiha fi shifa'il amrad ajaib, mana dia boleh memberi kesan kesembuhan daripada penyakit dengan kesembuhan yang menakjubkan. Wa ma 'ala as-sina'ati at-tibbiyah adarr min zanadiqah min zanadiqatil qaum wa siflatihim wa juhalihim. Jadi maknanya dia kata, dan apa yang telah dilakukan oleh perubatan daripada puak-puak zindiq ni, kan, lebih mudarat lah perubatan mereka yang zindiq ni, yang munafik tadi, yang jahil tadi, lebih mudarat terhadap diri lah, kan, begitu, daripada perubatan ini. Itu dengan sebab apa? Mereka pandai dalam bab ramuan-ramuan, tapi jahil dalam bab akidah dan bab agama tadi. Yang zahirnya bahawa wanita yang kena sawan itu adalah daripada jenis al-akhlaq ni lah, jenis ini. Wa yajuzu an yakuna min jihatil arwah, dan boleh juga dia kena dengan sebab kerasukan tadi. Jadi boleh, mungkin macam tu, mungkin macam ni, ada dua pertanggungan lah, ya? Dan adalah Rasulullah SAW memilih, memberi pilihan kepada wanita itu, sama ada dia nak bersabar di atas sakit itu dan dia akan dapat syurga, ataupun Nabi SAW doakan untuk dia dengan kesembuhan, maka dia memilih sabar dan syurga tadi. Wallahu a'lam. Jadi maknanya begitu. Jadi mungkin perempuan tadi dia kena penyakit yang sawan yang biasa tu, kan, dan juga mungkin juga dia kena kerasukan tadi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita share di sini faslun, fasal pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji anqin nasa, ya. Dia kata petunjuk Nabi sallallahu dalam terapi penyakit anqun nasa. Apa dia penyakit anqun nasa ni? Dia kata tengok, Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya daripada hadis Muhammad bin Sirin daripada Anas bin Malik bahawa ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawa'u 'irqin nasa alyatu syatin a'rabiyatin tudhabu thumma tujazza'u thalathatu ajza' thumma tushrabu 'ala riqi fi kulli yawmin juz'un. Baik. Penyakit, kan? Jadi kalau Google dia penyakit irqun nasa ni, dia panggil dalam bahasa Indonesia dia panggil fistula ani. Penyakit fistula ani tadi. Baik, itu contoh. Ubat dia, kan, adalah dia ambil kambing Arab. Kambing Arab. Kenapa dia sebut kambing Arab ni? Mungkin pemakanan dia lah, maksud dia, kan. Yang dicairkan, maksud dia bahagian punggung dia, kan, belakang tu, kambing tu, bahagian punggung dia belakang tu, kiri kanan tu, yang ada lemak tu, dia ambil tu lemak di bahagian punggung dia, kambing tadi, kambing Arab tu lah. Lemak tadi dia ambil, kemudian dicairkan, dimasak lemak dia sampai jadi minyak. Lemak dimasak jadi minyak, kemudian dibahagikan 3 bahagian, okay? Lepas dibahagikan 3 bahagian, diminum setiap hari 1 bahagian, 3 hari lah. Setiap pagi, ala riq, maksudnya pagi-pagi sebelum berkumur, sebelum minum air. Ala riq ni maksud begitu, sebelum kumur tadi diminum minyak tadi, pada setiap hari 1 bahagian, 1 bahagian, 1 bahagian, 1 hari 1 bahagian. Baik, dia kata apa? Irqun nasa adalah sejenis penyakit, kan? Dia kata waja'un yabtadi'u min mafsilil wariki. Jenis penyakit yang bermula di sendi tulang punggung ni, kan? Punggung tadi, yang mana akan lurah punggung tu, di atas lurah punggung tu, di situ dia bermula. Okey.
Wa yanzil min khalfin 'ala al-fakhidh, daripada punggung, bahagian punggung tu kan, lurah punggung tu di atas tu dia akan turun, kan, sakit tu dia akan turun sampai ke paha. Wa hadha al-hadith fihi ma'na lughawiyyun wa ma'na tibbiyyun. Hadis ni dia ada makna bahasa dari sudut bahasa dan ada makna dari sudut perubatan. Okey. Dia kata wa rubbama 'ala al-ka'b, saya tertinggal kata 'ala al-fakhidh, di atas paha. Warubama 'ala al-ka'bi, dan kadang-kadang dia pergi sampai sakit sampai ke ka'ab. Ka'ab ni tumit lah, buku lali, ka'bun, ya kan, ataupun apa nama, kan, wa kullama talat muddatuhu, setiap kali dia, bila penyakit ni dah lama dah, dia bila berlalu masa yang lama, zada nuzuluhu, dia semakin turun. Wa tuhzalu ma'ahu rajul al-fakhidh, rijal pula, rijal, maknanya kaki dan paha tadi jadi lemah. Dan hadis ni ada makna daripada sudut bahasa dan ada pada makna dari sudut perubatan. Baik. Dari sudut bahasa pula. Makna dari sudut bahasa, dia kata fadalilun ala jawazi tasmiyati hadzal marad bi irqin nasa. Dari sudut bahasa harus dinamakan penyakit ni dengan irqin nasa. Irq ni urat lah. Irq makna dia urat. Gitu. Khilafan liman mana'a hadhihi tasmiyah, maksud ini berlawanan dengan mereka yang melarang penamaan penyakit ini dengan nama irqin nasa. Wa qala, dan Syekh kata tadi an-nasa, ya, an-nasa pada mana nasa? Nasa huwa al-irqu nafsu. Nasa ni adalah urat. Urat itu sendiri. Fa yakunu min babi idafati syai' ila nafsihi. Maksud dia disandarkan sesuatu kepada dirinya, maksud dia penyakit urat daripada urat. Gitu. Wa huwa mumtana'un, jadi maknanya tak boleh nak sebut penamaan yang macam ni. Macam mana nak kata penyakit urat, kan? Penyakit urat daripada urat. Tak betul lah. Ya, wa jawabu hadzal qa'il min wajhain. Maksudnya nak jawab orang yang kata macam ni, dia kata dua cara lah. Yang pertamanya, annal irqa a'ammu minan nasa. Bahawa perkataan irq tu, urat tu lebih umum daripada perkataan an-nasa. Yang ni nak makna urat, yang ni pun nama urat juga. Jadi yang pertama tu lebih umum daripada yang kedua, ya kan? Sandaran am umum kepada yang khusus. Dia buat contoh sini lah. Kullu darahimi au ba'dihha. Semua dirham, duit dirham ataupun sebahagiannya. Ya, semua duit dirham ataupun sebahagiannya. Ni pun dirham, ni dirham. Ataupun sebahagiannya. Ni sebahagian daripada duit dirham. Dia buat contoh lah. Kalau terjemahan di sini kata apa? Ya. Seperti semua wang itu atau sebahagian wang itu. Yang ni sebahagian wangnya dia kata. Ya kan? Jadi ini sudut perbahasan, dia sudut bahasa je lah. Ya kan? Al-thani anna nasa, iaitu nasa tu apa? Yang keduanya, makna yang kedua nasa ialah al-maradul halu, al-halu bil-irqi. Kalau terjemah dia, penyakit yang secara insidental menyerang urat. Secara tiba-tiba dia menyerang, serang urat ni, sakit urat ni. Wal idafatu fihi min babi idafati syai' ila mahallihi wa mawdi'ihi. Maksudnya di sudut sandaran dia lah. Dikatakan, dinamakan demikian li'anna alamahu yunsi ma siwahu. Nampak tak? Nasa ni kan mana lupa. Jadi qila, dikatakanlah, dinamakan penyakit urat lupa. Sebab apa? Sebab sakit ini dia akan melupakan sakit yang lain. Kerana sakit dia sakit teruk sangat ni. Sakit sangat. Dia akan menyebabkan bila orang kena sakit dia lupa sakit lain. Wa hadzal 'iqu mumtaddun min mafsil warki. Mana sakit ini, urat ni, dia urat panjang daripada sendi punggung ni. Dia habis sampai ke bawah kaki. Bawah sampai belakang tumit kita, bawah tu. Belakang tumit. Kan? Wara al-ka'bi min janibil wahshi fi ma baina 'azam as-saq wal watar. Begitu. Ya. Dia kata tulang antara tulang hujung betih hingga pertengahan telapak kaki. Ada bermakna dari sudut perubatan, makna tibbi, faqad taqaddama, dan telah berlalulah anna kalam Rasulullah SAW naw'ani. Bahawa perkataan Rasulullah itu ada dua jenis lah. Ahaduhuma, yang pertama, amun bihasbil azman. Maksudnya perkataan itu umum dari sudut mengikut masa, wal amakin dan tempat, wal ashkhas wal ahwal, individu dan keadaan, ikut keadaan.
kan, masa, tempat dan seseorang tadi. Okey, yang pertama. Yang keduanya khasun. Maknanya makna yang kedua adalah makna khusus lah. Bihasab hadhihi al-umur atau ba'dihha, dengan sebab perkara-perkara ni ataupun sebahagiannya. Wa hadha min hadha al-qism. Fa inna hadha khitabun lil Arab. Kenapa? Kerana Nabi SAW cakap untuk orang bangsa Arab dan orang di tanah Hijaz dan mereka yang berada di sekitarnya, terutamanya bangsa Arab Badui lah. Fa inna hadha al-ilaj. Kenapa? Kerana perubatan ini daripada perubatan yang paling baik, paling bagus untuk mereka. Kan? Kenapa Nabi SAW cakap dari sudut orang Arab ataupun orang Arab Badui ataupun untuk yang berada di Hijaz. Fa inna hadzal marad yahduthu min yubsin. Dia kata, okay? Kerana penyakit ini timbul akibat daripada kekeringan. Yubsin, kering apa tadi, maksudnya tak cukup air ke apakah? Hidrasi ke apakah? Wa qad yahduthu min madatin ghalidhah lazijah. Dan terkadang diakibatkan oleh jenis sesuatu yang dipanggil kental, metri dalam darah tadi yang kental dan pekat. Dia kata, kan, fa'ilajuha bil ishal, maka mengubatinya adalah dengan memudahkannya lah, dengan urutan, dengan minyak apa kan, begitu, dengan benda yang panas yang boleh mencairkan tadi darah yang pekat itu. Kemudian disebut perkataan aliyah, maksudnya bahagian daging punggung kambing itulah aliyah tu. Papan punggung tu kita kata. Fiha al-khasiyatani, al-indaj wa talyin. Dia ada dua cara, iaitu memasak dengan dia ataupun melembutkan dia, kan? Jadi wal ikhraj, nak keluarkan penyakit tadi, kan, dengan minum dia. Sebab apa? Dia punya lemak tadi panas kan, dia akan mencairkan. وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين. Cara perubatan ni berhajat kepada dua perkara ni lah, iaitu dengan dengan mencairkan minyak tadi, kan, dan dikeluarkan madah ataupun perkara yang menyumbat urat tadi lah, begitu. Wa fi ta'yin asy-syat al-arabiyyah, kan, dan Nabi SAW menyebut tentang kambing Arab tadi. Kenapa? Kerana liqillati fuduliha, kerana dia ni sangat sedikit dia punya dia panggil apa yang dia makan tu yang jadi najis tu sikit, maknanya, kan, yang jadi zat untuk tubuh badan dia tadi banyak, bahan-bahan makanan semua yang bagus-bagus lah, rumput-rumput yang dia makan, daun-daun yang dia makan tadi kan yang baik-baik tu, yang jadi najisnya sikit, jadi taik dia sikit, yang jadi ubatnya banyak, begitu. Terutamanya dia dipelihara, kan, di tar'a li'anha tar'a syabal barri al-harrah, kan dia telah makan rumput-rumput yang di tempat yang panas tadi, kan, disebut nama kasyih seperti rumput, nama rumput ni makanan dia, wal qaisum nama makanan dia juga, kan, wa nahwihima wa hadhihi an-nabatatu idza taghadha biha al-haywan, dan tumbuhan-tumbuhan yang nama tadi yang berkhasiat tadi, apabila dimakan oleh haiwan, sara fi lahmihi min tab'iha ba'da an yulattifaha taghdhiyatan biha. Maknanya setelah dia makan tadi, maka dia akan zat-zat dia akan meresap ke daging dia. Maknanya dia akan jadi sesuatu yang berkhasiat lah. Dia kata wa yuksabuha mizajan altaf minha wala siyama al-aliyah, terutamanya di bahagian punggung dia tadi, banyak zat lemak tadi, begitu. Sebab tu Islam suruh ambil bahagian tu. Wa zuhuru fi'li hadhihi an-nabatat fi al-laban aqwa minhu fi al-lahm. Maksudnya bila dia makan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat tadi yang disebut sebagai asy-syih wal qaisum tu, maknanya dia akan banyak pergi kepada susu. Yang pergi ke susu lebih banyak daripada pergi ke daging, ya. Akan tetapi al-khasiyah allati fil aliyah min al-indaj wal talyin la tujad fil laban. Yang ni maksudnya yang ada pada bahagian punggung kambing tadi, khasiat dia tidak ada pada susu. Ini maknanya ini perbahasan dia lah, kajian dia. Wa hadha kama taqaddama, ini sebagian telah terdahulu, anna adawiyat ghalibil umam, bahawa ubat-ubatan kebiasaan umat-umat tadi dan orang-orang pendalaman al-bawadi ni, orang pendalaman,
hiya bil adawiyah al mufradah, iaitu dengan satu ubat dia. Dia guna ubat dia tak campur ubat tu, tak campur ubat ni, kan? Tak, dia hanya satu benda yang dijadikan sebagai ubat. Dan itulah yang digunakan oleh para tabib daripada India. Wa amar Rum al Yunan, adapun bangsa Rum, tabib daripada bangsa Rum dan Yunani, faya'tanuna bil murakkabah, mereka tadi cari ubat, depa kumpul-kumpul herba tu herba ni, depa campur, depa satukan, depa gaul tadi jadikan ubat. Wa hum muttafiquna kulluhum ala anna min maharati at-tabib ayudawiya bil ghidha'i, dan mereka semua bersepakat, bersetuju bahawa daripada kemahiran seseorang tabib itu, doktor itu, bahawa dia mengubat ataupun mengubati dengan makanan, bil ghidha'i, dengan makanan. Jadi kita nak berubat kita dengan makanan. Contohnya kita kena sakit lah sekarang ni, kita kena penyakit banyak-banyak ni, penyakit yang dahsyat-dahsyat ni, penyakit kanser, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, kan. Jadi kalau kita tengok doktor tabib sebagainya yang depa ambil berat dalam penyakit-penyakit ni, depa suruh kita jaga pemakanan. Ya. Jadi semua tabib ni mereka bersepakat, bersetuju bahawa di antara jenis perubatan tadi akan menunjukkan kehebatan seorang tabib itu adalah dia pakar dalam pemakanan. Ya. Jadi kalau dia tak mampu, kan, untuk mengetahui tentang makanan ni baik untuk sakit ni. Sakit ni jangan makan benda ni. Kalau dia tak mampu yang tu, kan, maka dia gunakan satu jenis ubat saja, kan, untuk mengubati satu jenis penyakit. Kalau dia tak mampu juga, fabima kana aqal tarkiban, maka dia cari ubat ataupun herba yang sangat sedikit himpunan dia, kan. Maknanya bukan daripada bermacam-macam jenis herba. Maksud mungkin dicampur satu ataupun dua herba. Yang paling sedikit yang paling baik itu maksud dia. Ya. Waqad taqaddama, dah telah terdahulu sebutnya, dia kata anna ghaliba adatil Arab, bahawa kebiasaannya menjadi budaya bangsa Arab, wa ahli bawadi, dan penduduk di pedalaman. Ya, kan? Jadi al-amradu al-basitah, ya, kan? Depa ni kena penyakit-penyakit yang ringan ni, kan? Fal-adawiyatul basitah tunasibuha. Jadi kalau penyakit-penyakit ringan ni, dia guna ubat-ubat yang ringan je, bukan ubat yang berat tadi. Ya, wa hadha li basatati aghdhiyatihim fil ghalib. Kenapa? Ini maknanya kebiasaan pemakanan mereka lah, kepada kebiasaannya. Jadi kalau sakit tu, maka mereka akan makan makanan yang tentu untuk hilangkan sakit tu, ataupun mereka akan tinggalkan makanan yang tentu untuk hilangkan sakit tu. Wa amal amradul murakkabah, ada pun penyakit-penyakit yang dia dalam tubuhnya ada penyakit tu, penyakit ni, penyakit macam-macam penyakit. Fa ghaliban ma tahdutsu an tarkibil aghdhiyah wa tanawwu'ha wa ikhtilafiha. Kebiasaannya maknanya dia berlaku dengan sebab pemakanan yang macam-macam ni lah, kan. Campuran makanan tu makanan ni, kan. Macam orang kita makan lah, orang kita makan dalam satu hidangan macam-macam ada, kan. Apa dia? Ada kari, ada sambal belacan, ada ulam raja, ada sayur labu, ada apa lagi, kadang-kadang satu hidangan nasi lagi, kan. Jadi semua tu benda tu kadang-kadang tidak berkhasiat, dia bagi penyakit yang macam-macam, kan. Tu dia. Jadi kalau penyakit tadi macam-macam, maka dipilih untuknya ubat tu yang dia ambil daripada macam-macam himpunan lah. Yang ni untuk sakit ni, yang ni untuk sakit ni, untuk sakit ni, dihimpun maka disatukan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan faslun في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه. Ini petunjuk Islam untuk penyakit sembelit. Penyakit sembelit, dipanggil yubsit taba'. Yubs ni kering. Gitu. Jadi kita berhenti dulu di sini, insya-Allah taala. Kita jumpa lagi insya-Allah. Apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, silapan kekurangan itu diperbetulkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.